Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan sebanyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu ini kita diberikan keizinan dengan rahmat dan inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama hadir ke rumah Allah taala pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, untuk kita nantikan masuknya fardu zuhur, untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat dan mendengar khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal dan pengampunan kepada kita, dan Allah menerima amalan yang kita lakukan pada waktu ini, insya-Allah. Seperti biasa, saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan pada minggu ini untuk membacakan hadis kursi. Dan hari ini dalam tahun baru ini, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan satu hadis berkaitan dengan mencari rezeki. Kerana setiap tahun orang akan ada azam masing-masing. Setiap tahun kita akan merancang tahun itu apakah yang kita cuba capai, dan apa yang kita boleh buat selagi kudrat ada, selagi nyawa di kandung badan ini, apa yang kita boleh lakukan. Dan di sana ada panduan untuk kita memahami bagaimanakah yang disebutkan pada kita berkaitan dengan rezeki. Yang saya kira rezeki ini perkara yang telah pun disebut ataupun telah ditentukan pada kita. Bila mana dalam proses kejadian manusia itu, apabila ditiupkan roh, maka salah satu perkara yang ditentukan kepada kita ialah rezeki. Jadi dalam kitab ini dia ada menyebut tentang apakah itu rezeki. Dan kita mestilah memahami rezeki itu tidaklah dilihat hanya pada wang kertas. Kalau kita letakkan rezeki itu pada wang kertas, maka jadi sempit kita. Dalam kitab ini dia kata rezeki itu ialah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk yang hidup. Seperti makan, seperti minum dan lain-lain lagi. Dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah pula, dia kata rezeki itu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya. Pada minggu lepas kita ada sebut tentang bagaimana sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu, dia menjadikan bumi itu untuk makhluknya yang bernama manusia, makhluknya yang bernama binatang, untuk mengambil manfaat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya ketika berada di dunia ini. Meskipun diperolehi, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut meskipun diperolehi dengan jalan yang haram, itu boleh disebut sebagai rezeki juga, kerana adanya manfaat yang boleh diambil. Cuma jalannya jalan yang haram. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya ialah wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada kamu dua jalan, dua cara, dua perkara yang boleh kamu buat. Yang kedua-dua ni ada perbezaan. Satu dia kata dengan cara yang baik, satu dengan cara yang tidak baik, keji. Takwa, fujur. Takwa, fujur, dua jalan ni. Baik. Seperti mana hasil curi. Orang curi, orang tak curi daun pisang, tuan-tuan. Tapi orang curi barang yang bernilai.
supaya dengan nilai yang dia dapat itu dia boleh buat sesuatu yang bermanfaat pada dirinya, yang manfaat itu dia berhenti kat dunia, tetapi natijah dia ada manfaat, dia ada natijah, tuan. Manfaat tuan-tuan boleh dapat kat dunia, natijah bila ditentukan dosa pahala. Sesuatu yang halal ada manfaatnya yang baik, maka natijahnya akan memberi kesan yang baik. Sesuatu yang haram, manfaatnya barangkali baik. Contohnya dia curi duit, dia rasuah duit, dia dapat duit daripada rasuah, dia curi, dia pecah amanah, dia ambil harta orang, dia ambil tanah orang, lalu dia jual benda tu, dia boleh manfaat. Manfaat dia apa dia? Kekayaan dekat dunia. Kekayaan tu manfaat lah tu. Tuan-tuan kena faham, kekayaan itu dalam bentuk manfaat. Jarang orang mencuri miskin. Dia curi 2 bilion, tiba-tiba miskin. Tak ada. Kerana manfaat pada curi itu ialah kekayaan. Tetapi natijah akhirnya itu dalam bentuk dosa. Dan dosa itu memang janji Allah Ta'ala, baik dalam Al-Quran, baik yang disebut oleh Nabi SAW, dosa ni biasa digantikan dengan hukuman, iqab ataupun azab. Jadi bila faham konsep rezeki yang disebut satu benda yang boleh bagi manfaat, dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah dia cukup luas. Sama ada dengan cara yang baik ataupun cara yang tak baik, dikira rezeki juga. Tapi dari segi pemahaman kita, atas pertimbangan iman kita, kita pilih yang mana tuan-tuan? Kita mesti memilih yang mempunyai manfaat dan natijah yang baik. Sebab kita tak boleh kata kita ni rezeki kita ni semua yang baik-baik sahaja dan aku akan pilih semua yang baik-baik sahaja. Tatkala kita tak ada masalah, kita okey, kita bolehlah pilih yang baik. Tatkala yang kita bermasalah, maka orang ini akan mencari jalan. Jadi atas pertimbangan iman itu yang akan menentukan kamu nak curi ataupun tidak, kamu nak rasuah ataupun tidak, kamu nak ambil tanah orang, kamu jual ataupun tidak, kamu nak ambil hak orang, kamu uruskan, kemudian kamu pecah amanah, kamu dapatkan harta untuk diri kamu. Itu atas iman kamu. Soal proses manusia, manusia boleh menipu, manusia boleh berpakat untuk menipu, tapi akhirnya natijah tu tadi, natijah akhir tu tadi. Kan? Soal tambahan, setiap makanan, setiap barang ataupun makan yang masuk dalam badan kita yang haram, dia bertukar menjadi daging. Daging itulah yang akan besok dibakar api neraka. Wa iyyazubillah. Maka kita faham konsep rezeki itu dalam bentuk yang boleh memberi manfaat pada kita. So dunia ini sentiasa disediakan ke atas manusia untuk mereka mengambil manfaat. Baik makan, baik minum, baik hidup, baik tinggal kat rumah, baik nak berjalan, lagi sehat dan sebagainya, itu dikira sebagai benda yang boleh berkaitan dengan manfaat. Adapun pandangan Mu'tazilah, dia kata mereka hanya menamakan rezeki itu benda yang halal sahaja. Selain itu dikira sebagai tidak rezeki. Baik. Hadis yang saya nak bacakan pada tuan-tuan di sini iaitu yaqulullahu ta'ala lil malaikah al muwakkilina bi arzaqi bani Adam. Allah Ta'ala berfirman, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman lil malaikah, kepada para malaikat yang diberi tugas al muwakkilina bi arzaqi bani Adam. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang diberi tugas untuk menguruskan rezeki-rezeki pada anak Adam ini. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Allah kata pada malaikat, ainama abdin wajadtumuhu ja'alal hamma hamman wahidan fadamminu rizqahus samawati wal ardh. Wahai malaikat, dia kata, sekiranya kamu berjumpa dengan mana-mana hamba, ainama wajadtumuhu, ainama abdin, mana-mana kamu dapati hamba aku, wajadtumuhu, kamu dapati dia itu, ja'alal hammi hamman, iaitu mendapati yang cita-citanya hanya satu sahaja. Apa dia cita-cita dia tuan-tuan? Dia kata orang ini, hamba ini cita-citanya untuk mendapatkan akhirat. Orang ini apa segala benda dia buat, memang dia nak fikir tentang wawasan dia di akhirat.
Maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat itu, fadamminu rizqahus samawati wal ardh. Kalau malaikat tadi jumpa ada orang dekat dunia ini, apa saja yang dia buat dekat dunia ni, wawasan dia akhirat. Dia memang nak menuju dekat akhirat, maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat, fadamminu rizqahus samawati wal ardh. Maka jaminlah ke atas hamba aku itu tadi, jaminkan rezekinya. Rezekinya di langit dan juga di bumi. Satu. Wa aynama abdin, dan mana-mana kamu dapat, dan mana-mana hamba aku wajadtumuhu, yang kamu dapati, talabahu fa innahu taharral adla fatayyibu lahu wa yassiru alaihi, wa yassiru alaihi. Dan mana-mana hamba yang kamu dapati mereka itu mencari rezeki, mereka keluar mencari rezeki, wa talabahu, mereka cari, maknanya ada usaha atas dia, dia keluar cari, dan dia ini mencari rezeki dengan jujur kerana berhati-hati. Fa innahu taharra al-adla, berhati-hati mencari keadilan. Dalam pada dia mencari rezeki itu, dia pastikan dia tak zalim pada orang. Dia tak tindas orang untuk dia dapatkan rezeki, dan dia tak tindas orang lain dengan rezeki yang dia dapat. Dia tak menzalimi orang lain. Jujur kerana berhati-hati mencari keadilan. Allah Ta'ala kata apa? Fatayyibu lahu wa yassiru alaih. Berilah dia rezeki yang baik, kurniakanlah kepada dia rezeki yang baik, dan mudahkan urusan bagi dia. Wa in ta'adda ila khilafi dhalik, dan jika ada yang telah melampaui batas dalam dia mencari rezeki, dia melampaui batas, fakhallu bainahu wa bainama yuridu, biarkanlah dia sendiri mengusahakannya. Allahu Akbar. Biarkanlah dia sendiri mengusahakannya atas apa yang dia kehendaki. Bila Allah kata pada malaikat, biarkanlah. Kalau kita nampak lah tuan-tuan, malaikat biar kat kita, parah kita tuan-tuan. Thumma la yanalu faqad darajah allati katabtuha lahu. Kemudian dia tidak akan dapat mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan kepadanya. Au kama qala. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, di sini ada 3 keadaan. Hadis ini kita boleh tengok dalam 3 sudut yang boleh memberikan pengajaran dan panduan yang cukup baik untuk kita. Dan saya kira tuan-tuan di hadapan saya sini salah satu orang yang dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan mas'uliyat pada tuan-tuan, yang mas'ul, yang dipertanggungjawabkan ke atas keluarga, yang dipertanggungjawabkan ke atas isteri, kepada anak-anak. Ada sebahagiannya dipertanggungjawabkan sebagai wakil kepada masyarakat. Ada yang lantik sebagai pemimpin dan sebagainya. Maka di sana ada urusan yang kita perlu jaga. Dan juga dia melibatkan rezeki. Dan rezeki ini bukan kita yang tentukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan, dan disebut juga atas usaha. Dan dia mesti berkaitan dengan usaha yang kita mesti buat. Kerana Allah Ta'ala bagi kudrat pada kita, dan itulah pegangan kita selama ni yang dikaitkan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah bagi, Allah sediakan, dan kamu sebagai manusia, kamu ada tanggungjawab kamu. Aku bukan suruh engkau duduk dalam rumah dan aku turunkan makanan. Benda tu tak mustahil pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala ingin memberikan kepada manusia itu sesuatu untuk diusahakan, lalu dia akan mendapat manfaat. Tuan-tuan dah tengok, dalam hidup tuan-tuan, baik yang bekerja, baik yang kerja sendiri, baik yang berkebun, baik yang duduk dekat pejabat, hujung bulan tuan-tuan akan dapat dipanggil sebagai gaji. Gaji itu dikira sebagai rezeki juga. Kerana daripada situlah tuan-tuan akan manfaatkannya. Cuma proses mencari itu yang akan ditanya, akan disoal dan akan dinilai. Satu disebut di sini, ada seorang hamba itu, kalau kamu dapati dia, wahai malaikat, kalau dia ni memang buat kerja ni dan wawasan dia memang akhirat.
Dia dibertanggungjawabkan. Dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai ketua masyarakat. Lalu dia ni ada wawasan dia, wawasan akhirat. Semestinya kita buat satu kerja itu pastinya ada manfaat untuk kita. Jarang orang buat kerja tak ada manfaat ni. Itu sesio. Biasa ada manfaat. Cuma manfaat itu cukup ataupun tidak. Pernah ditanya kepada bekas Menteri Besar Kelantan dulu, almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Dia tanya, kenapa keadaan rasuah boleh berlaku di kalangan pemimpin? Dia kata, kami ni yang duduk dekat duduk ke kerusi pemerintah ni, kuasa ni, dia kata, sepatutnya tak perlu ambil 1 sen pun duit rakyat dah. Kerana kami sudah pun dibayar, dia kata. Kalau jadi pemimpin pun duit rakyat pun nak kobeh juga, maka itu masalah besar. Kerana kamu sudah pun dibayar. Macam pegawai kerajaan, sudah pun dibayar. Gaji itu sudah pun dibayar. Bukannya kamu kerja, kamu tak ada gaji. Padahal lah kau nak usaha sendiri. Itu orang meniaga. Orang meniaga keluar rumah pagi tu dia mau menung. Hari ni ada atau tidak orang nak beli makanan dia. Orang jual goreng pisang kat luar tu dia keluar. Hari ni ada atau tidak. Okeylah, dia usahalah. Sebab tu ada sebahagian orang yang meniaga daripada pagi sampai ke malam. Kalaulah kita nak memenuhi apa disebut dalam hadis itu, orang yang keluar meniaga daripada pagi sampai malam, masuk waktu zuhur dia pergi solat. Nampak? Masuk waktu asar kan dia berhenti solat. Masuk waktu maghrib kan dia berhenti solat. Masuk waktu isyak kan dia berhenti solat. Orang ini dipanggil orang yang mengutamakan akhirat. Dia meniaga tak? Meniaga. Dia usaha tak? Usaha. Tapi sampai pada dia perintah Allah Ta'ala, dia akan buat. Orang terbori duit lebih kat dia. Dia kata, acik mesnya acik bagi lebih lah. Saya pulangkan balik amanah, jujur. Orang ini orang akhirat. Jadi pegawai kerajaan, ada orang ulur duit dekat dia. Saya tak boleh terima, gaji saya dah cukup. Ini rasuah, ambil balik. Ini orang akhirat. Bukan sonang tuan-tuan ya. Kita cakap dekat depan ni sonang lah. Tapi bila berhadapan dengan sebenarnya susah. Sebab tu dia kata pertimbangan iman itu tadi. Baik. Maka kalau malaikat dapati ada orang, dia keluar rumah, dia mencari rezeki dan dia memang mengutamakan akhirat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jaminkan dia rezeki di langit dan di bumi. Payah kita nak dengar Allah Ta'ala jamin, dan benda ni melibatkan iman kita. Betul? Ada orang datang ke kita pegawai kerajaan besar, kita boleh luluskan tender lebih kurang dalam 2 juta. Kawan tu dia nak supaya dia dapat, tuan-tuan, dia letak kat kita, nah lah sajanya baik belanja anak 30,000. Dia letak kat depan, tak apalah, ambil lah belanja anak ni, ada rakyat nak buka sekolah nah. Apa bondo 30,000 boleh baju sekolah. Baju sekolah pun berapa ringgit. Yang akan menolak tu, tuan-tuan rasa apa yang akan menolak duit tu tadi, tuan-tuan? Yang menolak tu kerana dia tu berpangkat besar ke ataupun iman? Kalau dia beriman, yang menolak tu sebab iman ke ataupun sebab jawatan dia? Saya tak nampak jawatan akan menolak. Yang saya nampak iman dia akan menolak benda tu. Hanya iman yang akan menolak. Dia sebut orang yang mengutamakan akhirat, dia keluar. Sesuailah hari ini kita bercakap dengan ketua-ketua keluarga dalam ni. Dan masuk juga dengan anak-anak muda yang nak membesar, nak membangun akan datang. Kalau tak ada benda mengutamakan akhirat ni, tuan-tuan, dia akan sampai ke kategori nombor 3 kejap lagi. Satu, Allah Ta'ala kata apa? Orang yang keluar hidup dia cita-cita di akhirat, fadamminu rizqahus samawati wal ar. Jamin rezeki dia. Langit, bumi. Jamin. Yang menjamin tu ialah yang menjadikan alam ini. Kita beli kereta, ada garantor. Bila kita tak boleh bayar, penjaminnya akan bayar. Dengan penjamin-penjamin pun tak boleh bayar. Itu makhluk lemah kita ni. Tapi bila Allah Ta'ala kata apa kat malaikat, jamin rezeki dia. Bukan malaikat tu yang jamin, tapi atas Allah Ta'ala suruh malaikat, aku jamin dia ni. Kerana apa? Dia mendahulukan akhirat dia. Betul, kadang-kadang saya seronok tengok orang-orang yang bawa food panda atau grab ni kan, sampai waktu solat dia berhenti semayang. Tuan-tuan, ini anak muda macam inilah kita nak. Dalam keadaan susah ni kan.
Kita tuan-tuan yang dah agak pencen ni okey lah. Kan duduk rumah, kan ada orang sorong kan makan. Ni budak-budak muda nak bangun ni. Ya. Lepas tu kalau AJK masjid kan, kalau ada budak food panda kau Grab nak tumpang semayang, berilah dia semayang. Jangan kau oh sorry, pagar tutup, jangan dan berilah ya. Kau orang lain pun, anak-anak muda kita. 1, 2, dia sebut wa aina ma'abdin wajadtumuhu talabahu fa innahu taharral adla. Yang kedua ni, orang kalau kamu dapati ada orang dia cari rezeki, dia nak pastikan supaya dia tu cari berhati-hati, tidak zalim dekat orang, dia berlaku adil, maka Allah Taala kata apa dia? Fatayyibulah, maka bagi lebih baik. Kemudian wa yassiru alaihi, dan permudahkan dia. Wa yassiru alaihi, dan permudahkan dia. Dua golongan ni. Tadi kita dah faham rezeki itu apa. Jangan sempitkan rezeki itu hanya pada gaji sahaja. Tidak. Tapi kita ambil contoh. Kerana orang melihat gaji itu manusia yang beri. Jawapannya salah. Manusia itu perantara sahaja yang akan memberikan gaji pada kita, bagi duit pada kita. Tapi Allah Ta'ala yang telah tentukan benda ni. Allah Ta'ala pun uji kita juga dengan wang ringgit yang dia bagi pada kita. Uji. Kau dapat duit ni, apa kau jadi? Kau dapat duit ni, kau zalim pada anak bini kau. Ada. Gaji dia banyak, anak bini terbiar. Gaji dia banyak, kedokut untuk keluarkan nafkah. Wa iyazubillah. Jangan tuan-tuan ya. Dan disebut yang terakhir disebut di situ wa in ta'adda, dan jika dia ni melampau. Ila khilaf, dia melampau, kemudian dia tu ila khilaf, mana melampau selain daripada yang dua tadi. Yang melampau tadi itu yang guna duit curi, usaha untuk dapatkan dengan cara yang haram, dan di antara perkara yang paling menjadi masalah yang saya biasa ditanya soalan tuan-tuan berkaitan dengan tanah. Ini mungkin saya nak ingatkan pada tuan-tuan lah. Mungkin dahulu ada orang-orang yang ada kuasa, lalu dia gunakan kuasa dia tu untuk ambil tanah orang. Dululah Ni orang tanya pada saya, apa hukum dia? Saya kata tuan-tuan, dalam hadis Nabi tuan-tuan ambil sebesar ibu jari tanah orang tuan-tuan, azab dalam akhirat. Azab dalam neraka. Sebesar ibu jari tuan-tuan ambil tanah orang. Ambil rampih tanah tanpa dapat kebenaran orang, maka Allah Ta'ala akan azab. Walaupun sebesar ibu jari lah. Lepas tu benda-benda macam ni tuan-tuan, bila kita usaha atas untuk bukan kerana atas adilnya kita buat atas kezaliman, tindas orang, lalu kita dapat manfaat. Sebab tu riba haram tuan-tuan. Riba ni haram kerana dia ada penindasan. Dia tindas orang yang buat pinjam tu, lalu kena bayar untung, kemudian berganda. Maka dia menindas si peminjam tadi. Sebab tu Islam tak ada riba. Sebab adanya penindasan. Cara untuk dapatkan keuntungan manfaat itu adanya penindasan. Maka haram hukum dia riba. Orang yang melampau, dan dia kata apa? Tapi Ustaz, tengok orang buat macam ni, hidup dia senangnya Ustaz. Hidup dia tak ada apa-apa pun. Hidup dia okey sampai mati. Hidup dia okey. Tuan-tuan baca sampai habis kita baca tadi. Dia kata apa? Fakhallu bainahu wa bainama yurid. Biarkan dia. Di antara apa yang dia buat dengan apa yang dilakukan itu, biarkan. Satu, Allah tak pandanglah apa yang kau buat. Tuan-tuan nak ke dalam setiap detik hidup kita Allah tak pandang kita? Tuan-tuan nak ke tidak? Kalau sampai tahap Allah kata apa, biarkan dia. Allahu Akbar. Apa jadi kita? Kita hamba Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, biar dia. Dia nak buat apa kat muka bumi ni, biar. Aku tak pandanglah dia. Apa nilai kehambaan kita? Lebih-lebih lagi kita orang beriman. Kita beriman, kita rasa kita beriman, tapi kita buat cara zalim tadi, kita tindas untuk harta supaya dapat manfaat kat kita. Allah Ta'ala kata apa? Biar dia. Bila Allah Ta'ala kata biar, apa nilai kita sebagai hamba di sisi Allah Ta'ala? Apa nilai? Tak ada nilai. Sembayang ada nilai? Tak ada nilai. Ibadah ada nilai? Tak ada nilai. Melainkan kamu bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Dengan cara pulang balik duit tu. Pulang balik apa kamu dah ambil, kamu dah tindas orang, pulang balik. Kalau dengan anak isteri kamu zalim, pulang balik apa hak mereka.
Ni kes-kes banyak di mahkamah, suami coraikan isteri, tinggal tanpa nafkah pada anak, pada isteri. Wa iyazubillah. Takut saya tuan-tuan nak mikir benda ni. Jangan sampai tuan-tuan kita diseksa kerana kita tindas orang, zalim pada orang. Kalau ada tuan-tuan di hadapan saya ini yang masih lagi terlibat dengan perkara tersebut, ayuh tuan-tuan carilah balik. Kita tak nak Allah Ta'ala tak pandang ibadah kita. Kita tak nak Allah Ta'ala kita buat ponek. Sembahyang ni ponek. Pagi, petang, malam, Jumaat, kono datang, senyap, poi. Tapi rupa-rupanya kerana kita ni ada zalim atas asbab harta tadi, maka akhirnya Allah kata, biar dia. Biarlah dia. Mujur tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan tak tahu letak muka kat mana. Ya. Thumma la yanalu fawqa darajah. Kemudian apa yang dia buat itu sikit pun tidak akan dapat mengangkat apa-apa kedudukan pun tak dapat apa-apa. Nah. Allati katabtuha lahu, lebih daripada apa yang telah pun aku tentukan untuknya. Tindas orang boleh tindas, tapi lama mana nak tindas orang? Satu. Tuan-tuan tengok sejarah dunia lah, di Kemboja tu, yang masa apa ni Khmer Rouge tu, dia bunuh orang, tu bunuh orang, ni bunuh. Berapa lama tuan-tuan nak bunuh? Ramai mana nak bunuh? Ya, dalam rekod dalam Kemboja tu sebut lebih kurang 2 juta mati. Lepas 2 juta tu apa berlaku pada orang yang membunuh tu? Orang-orang tu habis semua sekarang, mati dah. Silap saya ada 2 orang yang tinggal dalam Menjaga sekarang. Dulu yang punya lah gadis bunuh, sekarang tinggal 2. Tapi itulah maknanya. Berapa lama kamu nak tindas? Okey, kamu nak curi. Berapa lama kamu nak curi? Kamu duduk di kerusi pemerintah, kamu ambil duit rakyat. Berapa lama kamu nak curi? 10 tahun? Okey, 10 tahun silakan. Tahun ke-11, terjamin tak engkau untuk engkau ambil balik duit rakyat? Tak boleh. Tahun 11 engkau jatuh. Engkau akan dihantar dalam penjara. Kenapa? Terbukti. Bukan Malaysia sahaja. Semua satu dunia tu. Berapa lama? Berapa lama kita nak buat macam tu? Dan berapa lama kita nak ambil? Kita nak tindas isteri kita, bekas isteri kita, bekas isteri kita ataupun anak-anak kita. Berapa lama? Saya sampaikan ini kerana perkara ini disebut dekat mahkamah banyak kes-kes tu. Berapa lama kita nak buat macam tu? Wa iyazubillah tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian saya pada tengah hari ini, mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat. Tuan-tuan jagalah. Carilah rezeki sebaik-baik yang mungkin. Halal-halal lah. Carilah yang terbaiknya. Kalau boleh ikhlas, kita cari keluar rumah tu, terutama yang masih muda-muda, yang kuat kerja ni, letaklah akhirat di hadapan. Tuan-tuan nampak benda itu, benda ni menyalahi agama kita, menyalahi tuntutan agama kita, tinggalkanlah. Baik judi, baik rasuah, baik pertaruhan, kadang-kadang pertaruhan yang tak disengaja. Kalau kau ada duitnya, kalau kau menang dapat 100. Memang nampak 100 itu besar pada setengah orang tuan-tuan. Tapi kalau benda itu bukannya benda yang halal, tinggalkanlah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan depan saya ni mungkin tak terlibat, tapi mungkin boleh sampaikan kepada orang di luar. Mudah-mudahan kita jaga. Kita tak nak dek kerana kita ni sibuk nak mencari, konon dia disebut sebagai rezeki, tetapi rupanya Allah Ta'ala tidak melihat kepada kita. Sikit pun tak pandang kita. Maka rugilah kita di dunia ini. Lebih-lebih lagi kita orang yang beriman. Ada pun orang yang tak beriman, itu ujian besar untuk dia. Ada pun orang yang beriman, lagi besar ujian dia. Kerana apa? Kerana dia sudah ada je panduan. Dia sudah ada je petunjuk, tetapi dia meninggalkan petunjuk tersebut. Ustaz, saya pernah buat. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Nak taubat macam mana? Sekiranya ada urusan dengan manusia lain, uruskan dengan manusia tersebut, mohon maaf, pulangkan balik hak mereka, lalu mudah-mudahan berharap, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan, pada tengah hari ini, insyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang. Apa yang baik itu atas Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu di atas kelemahan diri saya sendiri. Segala itu hanya nasihat untuk saya bantu diri saya dan juga tuan-tuan. Akan datang tak tahu saya berada di mana, tuan-tuan pula berada di mana, kita tak tahu. Anda kata kalau tuan-tuan besok nampak saya berada di satu tempat, saya melakukan kesalahan, tegur. Saya nampak tuan-tuan di satu tempat salah, tegur sama-sama. Kerana benda ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Maka untuk saya dan tuan-tuan, baik kita ambil manfaat, mudah-mudahan adanya kebaikan untuk kita dan kita bersama-sama merasai nikmat syurga itu kerana Allah melihat kita setiap saat ketika kita berada di dunia ini.
Mudah-mudahan aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.